على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه
سبحانه وتعالى. Dalam ayat 113 surah Ali Imran, laisu sawaa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka tidak sama, sebahagian ahli kitab merupakan ummatun qa'imah, satu umat yang teguh dalam kebaikan. Yatluna ayatillahi, mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, yakni ayat Al-Quran. Ana al-laili, di saat-saat ataupun di waktu-waktu malam. Ana al-lail, pada waktu malam. Wahum yasjudun, dalam keadaan mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari depa rajin baca Quran dan depa juga rajin bersujud, yakni bersembahyang. Ini golongan sebahagian ahli kitab yang beriman kepada Allah, yang ayat berikut menyatakan mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, menyuruh kepada yang baik, melarang daripada mungkar, dan bersegera di dalam melakukan kebaikan, dan mereka itu orang-orang baik. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir, mereka beriman dengan Allah dan hari akhirat. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka menyuruh dengan kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang daripada kemungkaran. Wa yusari'una fil khairati, dan mereka bersegera pada melakukan kebaikan-kebaikan. Pada mereka segera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Wa ulaika minas salihin, dan mereka itulah orang-orang yang baik. Beberapa sifat ahli kitab yang mulia. Satu, rajin baca. Satu, qa'imah, ummatun qa'imah. Qa'imah ni, qa di situ huruf tafkhim. Tafkhim ada 5 tahap. Tafkhim yang paling kuat sekali, huruf tafkhim tu ada fathah, selepas dia ada mad, ada alif sukun. Macam di sini. Qa'imatun. Ummatun qa'imatun, umat yang berpendirian teguh, umat yang betul, golongan yang jujur. Sifat yang kedua, yatluna ayatillahi ana al-lail, mereka membaca ayat Allah di malam hari. Sifat ketiga, wahum yasjudun, mereka rajin sembahyang di malam hari. Setiap malam ada waktu untuk mereka sujud kepada Allah setelah membaca ayat Allah. Membaca ayat Allah mungkin di luar sembahyang atau dalam sembahyang. Kalau dalam sembahyang ketika berdiri, ketika rukuk baca Quran makruh, ketika sujud pun makruh. Ketika rukuk baca doa rukuk, ketika sujud baca doa sujud, maka zikir sujud, dan ketika sujud juga boleh baca doa. Baca Quran hanya ketika berdiri. Mereka membaca ayat Allah dalam sembahyang atau di luar sembahyang di malam hari. Wahum yasjudun, dalam keadaan mereka sujud. 3 sifat orang yang mulia di kalangan ahli kitab. Bukan dekat ahli kitab, kita pun yang bukan ahli kitab pun, kalau kita memiliki 3 ini, kita termasuk orang yang mulia. Kemudian tambah lagi yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8. Dalam ayat 114 selepas pada itu. Sifat kelima, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, mereka beriman dengan Allah dan hari akhirat. Sifat keenam, beriman maknanya yakin dengan kewujudan Allah Ta'ala dan yakin tentang kewujudan hari akhirat yang bakal mereka temui dan bakal menerima balasan pada hari tersebut.
maka mereka buat yang baik supaya dibalas baik. 5 dah. 6, wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh kepada kebaikan. 7, wa yanhauna 'anil munkar, mereka melarang daripada kemungkaran. 8, wa yusari'una fil khairat, mereka bersegera pada melaksanakan kebaikan, pelbagai kebaikan. 9, wa ulaika minas salihin, dan mereka termasuk orang-orang yang baik. Ini cerita golongan yang mulia di kalangan seluruh manusia yang terbahagi 2. Satu manusia yang tak baik, satu manusia baik. Ini cerita golongan baik. Maka awal ayat menyatakan laisu sawa, mereka tidak sama. Manusia yang duduk atas muka bumi ini tak sama. Begitu juga ahli kitab tak sama. Orang kampung tak sama, orang taman tak sama. Dalam satu-satu kampung tu tentu ada orang yang beriman, yang baik, ada orang tak baik. Dalam satu taman pun sama. Kerana sunnah Allah Subhanahu wa taala daripada zaman Nabi Adam, anak-anak Nabi Adam sampai hari kiamat, mesti ada 2 golongan itu. Satu hak betul, satu tak betul. Kerana sebelum Nabi Adam alaihi salatu wasalam turun atas muka bumi, Allah berfirman, faqulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Maka kami berfirman, turunlah kamu semua. Kamu semua, Nabi Adam, Siti Hawa, Iblis. Ihbitu, turunlah kamu. Ba'dukum li ba'din adu, sebahagian kamu akan menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Maka permusuhan yang berlaku di kalangan manusia semenjak daripada zaman anak Nabi Adam sampai kiamat sudah diisytiharkan oleh Allah Ta'ala sebelum manusia turun atas muka bumi. Cuma dalam perselisihan yang wujud itu, kita nak masuk belah mana, hak betul ke hak tak betul, itu pilihan duk di kita. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak beriman dia beriman, siapa nak kufur dia kufur. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami tunjuk jalan, sama ada dan jadi orang syukur ikut jalan baik atau jadi orang kufur ikut jalan jahat. Wa hadainahu najdain. Kami tunjuk kepada dia 2 jalan. Ini jalan elok, ini jalan tak elok. Jadi sebagaimana zaman Nabi Adam, anak-anak dia berkelahi sama-sama, mereka, satu nama Qabil, satu nama Habil. Habil ni baik, Qabil ni tak baik. Qabil yang bunuh Habil. Habil masuk syurga, Qabil masuk neraka. Maka sampai hari kiamat permusuhan itu tetap ada. Perselisihan tetap ada. Cuma Quran menyatakan di sini golongan Yahudi ini walaupun ada yang beriman, walaupun ada yang beriman, tapi banyaknya tak beriman. Yang beriman sikit. Contoh yang beriman iaitu Sayyidina Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu. Banyak yang tak beriman. Maka disebutkan min ahlil kitab ummatun qa'imatun. Ada di kalangan ahli kitab min sebahagian yang betul. Sebahagian besar lagi tak betul. Ramainya tak mau beriman. Masa Nabi SAW belum diutus, dia pun minta hantar Nabi. Bila Nabi mai, dia pun tak mau ikut. Jadi perangai-perangai buruk Yahudi ini disenaraikan dalam Quran. Sampai hari ini, golongan Yahudi, golongan yang jahat. Sekiranya Yahudi itu tidak beriman. Seperti Yahudi yang membunuh umat Islam di Gaza, di Arab sekarang ni, yang kita panggil Israel. Kerajaan negara Israel, tentera Yahudi yang cukup jahat, yang perangai tok nenek moyang mereka sudah ada dalam Quran dulu, sampai keturunan mereka masih jahat. Ahli kitab, golongan Yahudi dan Nasrani tak sama. Laisu sawa. Min ahli kitab ummatun qa'imah. Ada di kalangan ahli kitab segolongan umat yang teguh dalam kebaikan. Pasal apa dia jadi baik? Kerana mereka rajin baca Quran.
di waktu-waktu malam. Siang mungkin pergi kerja, malam baca Quran. Sebab itu dalam doa lepas baca Quran yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, doa itu berbunyi warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Doa yang kita baca lepas baca Quran. Allahumma rahamni bil Quran. Ya Allah, ya Tuhanku, kasihanilah daku dengan sebab Quran. Allahumma rahamni bil Quran waj'alhu li imaman, dan jadikanlah ia bagiku sebagai ikutan. Jadikan saya ni makmum kepada satu imam, nama imam tu Quran. Saya jadi orang ikut Quran. Waj'alhu li imaman wa nuran, dan jadikan Quran itu sebagai nur, sebagai cahaya yang menerangi kehidupan saya. Saya nak buat apa pun, saya duduk dalam gelap, yang boleh suluh bagi cerah. Hak ni betul, hak ni tak betul, itu ialah Al-Quran. Jadikan Quran sebagai cahaya yang menerangkan perjalanan hidup saya. Saya tak tahu riba ni boleh ke tak boleh, tapi bila saya baca Quran, Quran tolong bagi cerah, bagi habaq. Riba tu haram, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Kalau saya tak baca Quran, saya tak ngaji Quran, mungkin saya terlibat dengan riba, saya rasa tak ada salah apa, saya rasa tak ada takut apa, kerana saya duduk dalam gelap. Begitu juga yang lain. Apa saja yang kita nak buat, Quran kata, ma farratna fil kitab min syai', kami tidak alpakan di dalam kitab itu daripada sesuatu. Mana sesuatu yang kita nak buat, kita nak berhibur, nak bersukan, nak membaca, nak cari makan, nak berjiran, nak bernegara, nak berkeluarga, semua kena rujuk pada Quran. Kerana Quran kata kami habaq semua dah dalam Quran tu. Tak ada satu perkara melainkan kami dah habaq dalam Quran. Ma farratna fil kitab min syai', kami tidak alpakan, tidak lalaikan, tidak cuaikan dalam kitab Al-Quran, kata sebahagian ulama. Sebahagian ulama kata kitab tu makna lain daripada sesuatu. Segala kita nak buat dah ada dalam Quran. Seorang ustaz dia mengajar lagu tu, dia kata semua mana kita nak buat, Quran dah habaq. Seorang pendengar tanya, kalau ustaz kata semua ada dalam Quran, saya nak tanya, sekilo tepung gandum boleh buat berapa biji roti canai? Cuba tengok ayat Quran nak cerita about tepung gandum dengan roti canai, nak cari kita mana? Maka dia kata tunggu Ustaz. Dia ada telefon, dia tekan mesej, tanya tu kira roti canai jadi kawan dia. Kawan dia habaq, sekilo boleh buat macam ni. Dia pun habaq, sekilo boleh berapa orang makan berapa biji roti canai. Kawan tu kata balik, saya tanya, so tengok dalam Quran, dah Ustaz kata ada dalam Quran. Siapa Ustaz pergi tanya kawan tu? Tanya kawan, ada buat roti canai? Tak tanya Quran pun. Dia kata Quran suruh tanya kawan tu. Mana dia? Quran kata fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli ilmu kalau kamu tak tahu. Kamu tak tahu buat masak, tanya tukang masak. Kamu tak tahu buat ubat, tanya ahli perubatan. Jadi Quran suruh, cuma Quran suruh secara ringkas. Ulama yang faham daripada ayat tu boleh guna dalam bab apa. Jangan nak pergi cari, tak ada pun roti canai dalam Quran, kata ada semua. Kalau kita kata aku tu tak ada, buah mu'tan nak kita makan bukan ada dalam Quran. Ada orang dakwah, saya tak mau ikut kata-kata orang. Saya nak ikut Quran hadis saja. Apabila Quran kata boleh, saya ikut. Quran tak boleh, saya tak mau. Hadis kata boleh, saya ikut. Hadis kata tak boleh, saya tak mau. Tanya dia buah durian dengan dia buah mu'tan dia makan tu, ayat Quran mana kata boleh? Hadis mana kata dihalaikan buah mu'tan dengan buah durian? Buah mu'tan tak ada negara Arab. Tu tak kira petai tu. Perkataan mu'tan tak ada, perkataan durian tak ada. Kalau kata saya nak ikut hal dalam Quran saja, Quran kata boleh, cuba cari dalam Quran perkataan durian.
Tak jumpa. Ikan terbenu pun tak ada. Tapi Quran sebut secara umum. Dihalalkan kepada kamu at-tayyibat dan diharamkan kepada kamu yang keji. Maka makanan-makanan yang termasuk dalam at-tayyibat yang bagus halal. Maka secara umum masuk ayat itu kepada makanan-makanan yang halal yang kita makan, minuman-minuman yang halal kita minum. Jadi kadang-kadang sesuatu hukum itu diambil secara lafaz yang ada dalam Quran dan hadis. Dalalatul mantuq, secara pertuturan yang ada di situ. Aqimus salat, dirikan semayang, dalam tu suruh semayang. Wa atuz zakah, keluarkan zakat. Lafaz di sini suruh keluarkan zakat. Ada satu lagi hukum yang tidak dipetik daripada lafaz dalam nas, tapi dipetik daripada kefahaman di sebalik nas. Yang tu yang dilakukan oleh ulama mujtahid, yang tak ada kepada kita orang jahil, orang awam. Aqimus salah, suruh semayang. Memang lafaz suruh semayang, memang semayang ni suruhan Allah. Wa harrama riba, Allah haramkan riba. Memang Allah sebut secara jelas riba itu haram. Tapi ada hukum yang tak disebut secara jelas, tetapi di sebalik ayat dan hadis itu dipetik hukum itu. Seperti hukum tendang, terajang, tumbuk mak ayah. Mana dalam Quran hadis? Dalam Quran kata jangan kamu tendang muka, dengan kamu tendang pak kamu, jangan kamu tumbuk mak kamu. Mana ada? Dalam Quran ada fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu kata kepada mak ayah kamu uff. Uff dengan arti atadajjaru, aku bosan. Mak kita suruh kita pergi sembahyang jemaah, aku cemuih ya mak aku ni. Kerja suruh pergi sembahyang jemaah. Mak kita suruh pergi kedai, tak mau ikut lah. Abang kan mak kita suruh orang lain pula pergi. Mak kita sakit hati, kecil hati. Terasa pasal aku suruh anak aku pergi kedai beli gula sekilo. Dia duduk kalut dengan main game dia. Sampai aku kata suruh pergi beli gula, dia kata, tak mau lah pergi orang lain. Perempuan aku suruh basuh pinggan, Ustaz. Tak mau basuh. So, saya cik seorang tu kena basuh, orang lain tak basuh. Kata-kata daripada seorang anak membangkang mak dan ayah dia. Apabila mak ayah dia suruh buat benda yang baik, menyakitkan hati mak ayah, terguris dan luka hati mak ayah dia. Tapi kalau dia tak kata mak dia kata hampir basuh pinggan pula. Pinggan berlambak tak pergi basuh. Bukan tekak tak kata, mulut tak kata, dia pergi buat penampak ke mak dia. Ayah dia kata pergi kedai beli beras kampit, dia tendang mak dia, dia tumbuk mak dia, pak dia. Pak dia tanya, hang tendang kau pasal apa? Quran tak kata pun tak boleh tendang. Quran kata tak boleh kata cik tak mau kata saya cengah Quran. Tapi cik tendang pak tak apa, pasal apa Quran tak larang pun. Mak dia kata, awak hang tampak aku ni. Mak suruh cik basuh pinggan. Cik nak kata, sakit hati mak. Cik tampak tak sakit tempat kena tampak. Quran tak kata jangan tampak. Ulama kata tu anak yang tak betul. Pasal apa? Kata menyakitkan hati sudah dilarang. Kalau tumbuk dan tendang, sakit hati dan sakit tempat kena tumbuk, lagi teruk lagi. Maka dia panggil qiyas min babi aula. Kalau kata yang mengguris hati mak ayah sudah terlarang, tumbuk dan tendang mak ayah lagi-lagi haram, kerana kesakitannya lebih berat daripada kata Menyakitkan hati mak ayah dengan kata-kata sudah dianggap salah. Menyakitkan hati mak ayah dengan tendang, terajang, tumbuk lagi salah. Kerana sakit hati dia disebabkan kena tumbuk, kena tendang. Sakit tempat kena tumbuk sebab kena tendang, 2 kali sakit. Jadi menyakitkan hati dengan kata-kata ini dilarang oleh syarak.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia cakap betul, cakap baik, ataupun dia diam. Dan kata dalam kitab-kitab Nahu, satu syair, jirahatus sinani lahal ti'amu wa la yaltamu ma jarahal lisanu. Luka yang diakibatkan oleh lembing, oleh pisau, oleh pedang, mudah sembuh. Luka jari dia kena pisau, ubat ayam gamat. Kalau orang Arab Yaman, kalau luka-luka, dia pebuh madu lebah. Madu lebah Yaman tu kalau luka cukup bagus. Kalau sakit mata merah tu, titik madu lebah masuk dalam mata. Kita tak berani, orang tak pergi petua ke tu. Titik-titik buta. Tapi tu cukup terkenal di sana. Sakit mata, buh madu lebah. Luka, kena pisau ke apa, buh madu lebah. Cimaneh, kaki buruk, kaki merebak, sapu madu lebah. Makan madu lebah, sapu madu lebah. Tempat kita orang tak buat aku tu. Tapi bila kita baca dalam kitab madu lebah, 200 muka surat, banyak khasiat madu lebah yang dikaji oleh pakar perubatan. Menunjukkan bahawasanya Quran sebut madu lebahnya jadi ubat, tidak boleh ditolak oleh sesiapa termasuk orang bukan Islam. Karena wahyu sebut dan kesannya cukup baik. Jadi luka dengan sebab pisau, buh ubat. Luka dengan sebab lidah, payah nak berubat. Jirahatul lisani, payah nak lega. Jirahatus sinani lahal ti'amu, luka-luka yang diakibatkan oleh tombak dan lembing, lahal ti'amu, mudah bercantum, mudah sembuh. Wala yaltamu ma jarahal lisanu, payah nak sembuh luka yang diakibatkan oleh lidah. Sebab itu kita dengan mak ayah kita tak boleh bercakap sesuatu yang menyakitkan hati mak ayah kita, kerana luka tu nak sembuh. Dengan kawan pun sama, dengan jiran pun sama, dengan bos pun sama, dengan koli pun sama. Kita hari-hari duk jerkah maki koli kita, kutuk koli kita, luka hati dia nak berubat payah. Cuma dia nak lawan kita tak boleh, kita bos, dia koli, dia lawan kita, teruk dia lagi. Maka syarak sudah mengajar, la khaira, dalam Quran kata la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada sebarang kebaikan dalam kebanyakan perbualan mereka itu, illa man amara bi sadaqatin, melainkan orang yang menyuruh kepada sedekah, au ma'rufin, atau menyeru kepada kebaikan. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas, ataupun memperbaiki, memperdamaikan, memperelokkan antara orang ramai. Ini kata-kata yang mulia. Dan dalam hadis kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap baik ataupun dia diam diri. Dalam hadis kata, ad-dunya mal'unatun ma fiha illa dzikrallahi wa ma walahu. Dunia ini dijauhkan daripada rahmat Allah. Dunia ini dilaknat. Mal'unun ma fiha, dilaknat semua yang ada di dunia ini, illa zikrallah, melainkan zikir kepada Allah, wa ma walahum, dan sesuatu yang membawa kepada zikrullah, wa alim wa muta'allim, dan orang alim dan orang yang menuntut ilmu.
Orang yang berilmu tak kena laknat. Orang menuntut ilmu tak kena laknat. Orang berzikir pada Allah tak kena laknat. Orang yang buat sesuatu yang membawa kepada zikrullah tak kena laknat. Hak tak zikir pada Allah, hak lupa pada Allah, hak mengaji pun tak, hak alim pun tak, ni biasanya jauh dari rahmat Allah. Ad-dunya mal'unatun mal'unatun ma fiha. Mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walah wa alim wa muta'allim. Wa aliman wa muta'alliman. Hadis itu disebut oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri di dalam kitabnya Targhib wa Tarhib. Kalau tak silap ada dalam Sunan Tirmizi. Jadi kata-kata yang tidak menjurus kepada zikrullah, kata-kata yang tidak menjurus kepada menyampaikan ilmu, kata-kata yang tidak menjurus kepada menuntut ilmu, kata-kata lagu itu biasanya berbahaya. Kata-kata yang sedemikian kadang-kadang membawa kepada laknat, mana dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama kata, lah ni bukan kata-kata saja, lah ni orang tulis macam apa? Tulisan-tulisan yang dia lupa, tulisan yang dia tulis itu akan dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tulisan yang kamu tulis ni dapat pahala, kau dapat dosa, menyakitkan hati orang ataupun tidak, menentang ajaran Allah ataupun tidak, menyalahkan alim ulama ataupun tidak. Kadang-kadang tulisan yang mereka tulis menyalahkan apa yang dianggap boleh oleh ulama. Imam-imam besar kata boleh, mereka kata tak boleh. Imam besar kata at-tawassul, bertawassul dengan orang soleh walaupun yang telah meninggal dunia dibolehkan oleh syarak, mereka kata tak boleh, ini syirik. Ada juga ulama-ulama besar kata baca Yasin malam Jumaat boleh. Imam Suyuti kata boleh, bahkan sunat dalam kitab Al-Lum'ah. Baca Yasin malam Jumaat. Ada di kalangan dia kata tak boleh baca Yasin malam Jumaat, bid'ah. Malam Jumaat, hari Jumaat baca surah Kahfi, surah. Mereka menyalahkan apa yang dibolehkan oleh ulama besar. Ada orang yang jadi begitu. Kenapa? Kerana manusia memusuhi apa yang dia tak tahu. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia akan memusuhi benda dia tak tahu. Bila kita tahu baru kita tak musuh. Kita tak tahu kata membaca usalli fardal maghrib itu boleh. Kita pergi mengaji ke aliran kata tak boleh baca. Maka kita balik kata di rumah kita, baca usalli itu tak boleh, bid'ah. Tak jumpa dalam Quran perkataan usalli fardal maghrib, tak jumpa dalam hadis perkataan usalli fardal maghrib. Bila tak jumpa, tak boleh. Rasulullah tak nak buat. Bila Rasulullah tak nak buat, bila kita buat jadi bid'ah. Maka dia balik habaq kat keluarga dia, kat masyarakat dalam kampung. Siapa baca usalli fardal subhi, usalli fardal maghrib, dia buat benda bid'ah dalam semayang, sebelum semayang, kerana dia buat benda Rasulullah tak nak buat. Bila buat benda Rasulullah tak nak buat, salah. Sedangkan ulama kita kata sunnah Rasulullah bukan hanya perbuatan. Sunnah Rasulullah ada berbentuk perkataan. Sunnah Rasulullah ada berbentuk pengakuan. Rasulullah tak pernah baca usalli fardal maghrib. Tapi Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis yang lain, kalau begitu aku berpuasa, melafazkan lafaz puasa. Macam mana Rasulullah kata sedemikian? Kerana satu pagi Nabi SAW masuk dalam rumah, bertanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, hal indakum syai'un, adakah di sisi kamu, adakah di rumah kita sekarang ini sedikit makanan? Nabi SAW tanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, balik rumah nak menyerok, nak sarapan pagi, tanya Sayyidah Aisyah, ada tak makanan hari ini? Sayyidah Aisyah kata tak ada apa. Kita kalau balik rumah, tanya isteri kita, ada apa hari ni pagi ni, nak makan apa? Bini kita apa pun tak masak. Kita keluar pergi kedai beli roti canai di kedai.
Tak masak di rumah, kita keluar beli di kedai. Roti canai kan, nasi lemak kan, ikut suka kita nak makan apa pun. Nabi SAW balik rumah, tanya ada apa nak makan? Tak ada apa. Rasulullah tak keluar pergi kedai. Tapi Rasulullah bersabda, kalau begitu aku berpuasa. Daripada hadis ini, ulama memetik beberapa hukum. Hukum yang pertama, puasa sunat boleh niat siang hari. Puasa wajib tak boleh. Puasa wajib kena niat malam daripada maghrib sampai subuh, bila-bila masak. Tapi puasa sunat, lah ni boleh niat lagi. Pukul 7 pagi. Pukul 10 pagi saja boleh niat. Jangan syarat, jangan melakukan perkara membatalkan puasa. Jangan sarapan dah sepinggan nasi, lepas tu niat puasa. Tak mahu. Lagi kita tak makan, tak minum, tak melakukan perkara membatalkan puasa, maka puasa sunat boleh diniatkan lagi selagi tak masuk zuhur, kata sebagian ulama. Ada ulama kata lepas zuhur boleh lagi, itu pendapat lemah. Pendapat yang kuat, puasa sunat boleh diniat di siang hari selagi tidak dengan dua syarat. Syarat pertama dengan syarat tidak melakukan perkara membatalkan puasa sebelum tu. Belum makan, belum minum. Syarat kedua, jangan lebih pada lohok. Pukul 2 petang niat puasa sunat, tak mau dah. Pukul itu lepas lohok lah. Jadi kalau kita niat puasa sunat pukul 12 tengah hari, silakan. Syarat dia daripada subuh sampai pukul 12 tu jangan makan minum. Jangan melakukan perkara membatalkan puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama kata at-talaffuz bin niyah, melafazkan niat itu disunatkan. Dibolehkan berdasarkan hadis ini. Rasulullah niat puasa siang hari, lafaz terang-terang. Cuma Rasulullah niat, kalau begitu aku puasa, ulama ijtihad, niat puasa, nawaitu shauma ghadin sekian-sekian. Kalau melafazkan niat puasa ada dalam hadis, Rasulullah pernah buat. Melafazkan niat haji juga ada dalam hadis, haji umrah Rasulullah pernah buat. Maka melafazkan usolli dikiaskan kepada Quran hadis, kepada puasa dan haji. Kias itu salah satu daripada yang dipegang oleh ulama ahli sunnah dalam sumber hukum. Quran, sunnah, ijma', kias. Dikiaskan ayat ketum yang penin kepada arak. Arak tu hukum dia haram kerana memeningkan, memabukkan. Ayat ketum campur ni, campur buat nyamuk lah apa sampai jadi penin, juga haram kerana sama-sama memabukkan. Cari dalam Quran ayat ketum tak boleh minum kerana memabukkan, tak jumpa perkataan ketum. Maka dikiaskan kepada arak. Sama ulama mengkiaskan, melafazkan niat sebelum sembahyang kepada lafaz puasa yang Nabi SAW sebut kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang kias ni bukan kita, yang kias ni ulama besar. Imam Nawawi rahimahullah sebut dalam kitab Rawdatul Talibin hadis tersebut dan menyatakan di antara dalil melafazkan niat ialah hadis puasa itu. Maka kita tak nak jumpa, kita tak mau membaca, silakan. Kerana ada ulama kata tak payah baca. Tapi kita melarang orang baca dengan alasan dia bid'ah, bercanggah dengan kebanyakan ulama di kalangan empat mazhab. Dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, kata kebanyakan ulama menyatakan sunat melafazkan niat. Kita nak ikut ulama sikit, silakan. Tapi kita menyalahkan perbuatan orang ramai yang mengikut ulama ramai, itu salah kita. Seolah-olahnya kita menyalahkan Imam Nawawi yang menyatakan melafazkan niat itu sunat. Padahal jauh tahap kita ikan Imam Nawawi. Imam Nawawi karang kitab beratus-ratus jilid, kita satu jilid pun tak karang. Tiba-tiba kita kata Imam Nawawi kata tak betul, aku kata betul. Imam Nawawi kata wa yusannu talaffuz bin niyyah, disunatkan melafazkan niat. Kita kata melafazkan niat itu bid'ah kerana kita pegang pendapat yang kata bid'ah. Sedangkan ada sumber yang diambil oleh mereka, iaitu dikiaskan. Seperti mengkiaskan haram terajang tumbuk ibu bapa kepada haram mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati ibu bapa. Jadi ada hukum secara lafaz jelas, ada hukum secara mafhum. Dipanggil dalalatul mantuq, dalalatul mafhum dalam ilmu usul fiqh. Yang kadang-kadang kefahaman itu tak ada kepada kita, ada kepada ulama-ulama besar. Maka kita ikut ulama besar di dalam
hukum hakam lebih baik daripada kita baca faham sendiri, dan itulah yang diarahkan oleh Quran. Quran kata fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah ahli ilmu kalau kamu tak tahu. Maka ahli ilmu dalam bab hukum hakam adalah ulama mujtahidin. Tanya Imam Nawawi, tanya Imam Ibnu Hajar, tanya ulama-ulama yang diakui mereka itu ulama mujtahid. Sekiranya kita tak tahu dalam sesuatu perkara, nak tanya Imam Nawawi dah mati, nak tanya Imam Ibnu Hajar dah mati, baca, mengaji kitab-kitab mereka, maka kita akan dapat jawapan yang lebih kukuh terhadap apa yang kita lakukan, supaya kita tidak menjadi orang yang menentang sesuatu disebabkan kejahilan kita. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia ni memerangi sesuatu yang mereka tak tahu. Bila mereka tahu, oh sebenarnya aku kata tak betul ni betul, aku kata tak boleh ni boleh. Kerana ilmu itu nur yang menerangi. Maka sewaktu kita lepas baca Quran, kita minta Allah jadikan Quran itu sebagai nur. Allahumma arhamni bil Quran. Ya Allah, kasihanilah daku. Belas kasihanlah aku. Rahmatilah aku. Sayangilah akan daku. Bil Quran, dengan sebab Quran. Allahumma arhamni bil Quran. Waj'alhu li. Dan jadikan ia bagiku. Waj'alhu li imaman, sebagai ikutan. Jadikan saya orang yang suka ikut Quran. Quran kata ini boleh, saya buat. Quran kata ini tak boleh, saya tak buat. 30 juzuk, 6,000 ayat lebih. Semua tu saya sami'na wa ata'na, saya dengar, saya faham, saya ikut, saya taat, saya patuh. Jangan jadi saya bercanggah dengan Quran. Waj'alhu li imaman wa nuran, dan cahaya. Jadikan Quran itu cahaya bagi saya. Wa hudan, dan petunjuk. Jadikan Quran itu sebagai petunjuk untuk saya, yang menunjuk dan membimbing saya supaya ikut jalan yang Allah redha, tak ikut jalan yang Allah murka. Kalau betul kita baca, kita faham dan Allah makbul doa tu, kita tak akan tergelincir kepada kesalahan, kerana Quran petunjuk bimbing kita hak ni. Yang jadi masalah kita baca Quran inna a'tainakal kautsar pun kita tak faham, hak surah panjang-panjang lagi tak faham. Maka bila kita tak faham, kadang-kadang kita bercanggah dengan apa kita baca, kita tak sedar. Kadang-kadang kita menentang apa yang kita mengaku kod lain, menentang kod lain. Mengaku hak lain, buat hak lain. Kerana kita menganggap aku baca Quran, Quran bukan bahasa aku. Kita tengok gambar Hindustan bukan bahasa kita, tapi kita boleh faham filem Hindustan. Tapi kita baca Quran, Quran bahasa Arab, kita tak boleh faham bahasa Arab. Kerana kita tengok baca untuk perhabis. Banyak mana boleh baca, berapa baris boleh sebut nak ni. Tapi kita tak baca untuk erti apa ayat ni ajak kat saya. Apa ayat ni bimbing saya. Sedangkan Quran turun untuk bagi pahala. Siapa baca satu huruf, 10 pahala. Quran turun untuk jadi ubat. Siapa ambil ayat-ayat tentu jadi rawatan kepada penyakit dalam diri dia, penyakit dalam masyarakat. Karena salah satu sifat Quran adalah syifa. Quran turun sebagai tempat kita memohon hajat. Kita nak pergi Mekah, anak kita nak ambil SPM, anak kita, orang sakit COVID masuk hospital, kita nak bagi minta Allah Ta'ala legakan orang sakit, minta Allah Ta'ala bagi lulus periksa dengan cemerlang anak kita. Kita nak pergi Mekah supaya kita pergi selamat, pergi balik selamat, buat haji umrah dengan mudah, dapat haji yang diterima oleh Allah, mabrur. Maka kita buat program baca Yasin beramai-ramai. Kita baca Yasin 5 quri'at lah. Yasin menurut apa yang dibaca, menurut niat orang yang baca. Maka kita niat supaya hajat kita tercapai dengan mudah.
berkat surah Yasin yang kita baca. Baca Quran supaya hajat kita tercapai betul. Baca Quran supaya penyakit kita sembuh betul. Baca Quran supaya orang yang tak bayar hutang kat kita tu cepat bayar hutang kita. Silakan. Tapi sifat paling utama Quran itu diturunkan ada dua. Satu hidayah, yang kedua i'jaz, mukjizat. Al-Quran sifatu hidayah wa i'jaz, kata ulama. Sifat yang utama petunjuk dan mukjizat. Bila seorang tu baca Quran tekak nak ambil berkat, silakan, nak dapat pahala silakan, tapi baca Quran tu dapat petunjuk, dia tak lakukan, maka dia sudah meninggalkan tugas utama Quran. Tugas utama Quran kita baca untuk kita kerti apa yang Quran kata dan kita ikut apa yang dia kata tu. Tiba-tiba dia kata aku baca Quran wasan daripada umur 7 tahun, lah umur 90 dah. Aku tak nak ambil tahu biar kerti pun. Maka tu dia sudah meninggalkan tugas utama Quran. Mana bukti Quran ni baca untuk dapat petunjuk? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Quran ini yang tidak ada keraguan padanya merupakan petunjuk. Tapi bukan kat semua orang. Petunjuk lil muttaqin, kepada orang bertakwa. Ada ayat lain kata Quran itu petunjuk kepada semua orang. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan puasa itu diturunkan padanya Quran sebagai petunjuk kepada semua manusia. Quran diberi jadikan petunjuk kepada semua manusia, tapi ada sebahagian terima, sebahagian tolak. Yang terima itu orang bertakwa, yang bertolak itu orang yang derhaka kepada Allah. Sama ada dia kufur, ataupun fasik, ataupun zalim, tak kira. Orang tak mau ikut ajaran Allah, dia akan tolak Quran. Sama ada tolak 30 juzuk, atau tolak sebahagian daripada 30 juzuk. Diterima sebahagian, dia tak mau sebahagian. Allah Ta'ala kata, jangan buat lagu tu. Jangan terima sebahagian, tolak sebahagian. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah kamu nak beriman dengan sebahagian dan nak ingkar kepada sebahagian yang lain? Siapa buat lagu tu, di dunia hina, di akhirat kena siksa. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum. Tidak ada balasan kepada orang buat lagu tu di kalangan kamu. Illa khizyun fil hayatid dunya, melainkan akan ditimpa kehinaan dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab, dan pada hari akhirat mereka dikembalikan kepada azab yang amat pedih, yang amat menyakitkan. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tak pernah lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Jangan duk merasa aku buat kerja ni manusia tak tahu. Allah Ta'ala manusia tak tahu, orang lain tak tahu, siapa tak tahu. Walaupun manusia tak tahu, Allah Ta'ala kata aku tahu semua hampa buat. Wa mallahu bighafilin, dan Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang kamu lakukan. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran bahawasanya Quran itu petunjuk pada ayat kedua dalam muka surat 2. Ayat pertama Alif Lam Mim, ayat kedua Zalikal kitabul la raiba fihi hudan. Quran itu sebagai kitab, sumber petunjuk, sumber hidayah. Maka kita doa kepada Allah jadikan Quran itu sebagai petunjuk bagi kita ketika selepas baca Quran. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Wa hudan, dan petunjuk, wa rahmah, dan rahmat. Quran itu penyebab saya mendapat rahmat, belas kasihan, kasih sayang Allah. Penyebab Allah sayang kat saya, Quran. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirni minhuma. Ya Allah, peringatkan bagi saya minhu, daripada Quran ini, ma nasitu ataupun ma nussitu. Ma nasitu, apa yang telah saya lupa. Ma nussitu, sin tu baca dengan syaddah, nun baca dengan dhammah. Apa yang saya terlupa. Dalam kitab azkar kata, baca saya lupa dengan saya terlupa, bagus lagi saya terlupa. Kalau saya selupa, saya sengaja lupa. Kalau saya terlupa, saya tak sengaja terlupa. Saya usaha bagi ingat juga.
peringat kat saya apa yang saya terlupa. Jadi situ boleh baca dua-dua. Manasi itu boleh, manusi itu pun boleh. Cuma dalam kitab azkar kata yang afdal dalam kitab Tibyan Hamalatul Quran, yang terbaik baca dengan dhammah nun, sin syaddah kasrah. Manusi itu apa yang saya dilupakan ataupun saya terlupa, saya tak sengaja. Nasi itu saya sendiri bagi lupa sebab saya tinggal terus. Allah madzakirna ma nusitu, ya Allah peringatkan kepada kami, atau Allah madzakirni ma nusitu, peringatkan kat saya apa yang saya terlupa. Wa 'allimni minhu ma jahiltu, dan ajarkan kepada saya daripada Quran ni apa yang saya masih jahil, yang saya tak tahu. Bila kita baca Quran, kita tengok tafsir, macam-macam lagi kita masih jahil. Tapi kita tengok sikit-sikit, satu ayat, satu baris, satu dua baris, lama-lama kita dapat benda tahu, benda baru tahu, benda baru. Maka ulama kata, siapa yang baca Quran, kemudian dia meneliti maksud Quran, dia dapat mengerti ayat Quran, sebelum tu dia tak erti, seolah-olahnya Quran itu turun pada diri dia setiap hari, macam mana Quran turun kepada Rasulullah dengan para sahabat di Mekah dan di Madinah. Para sahabat bersama dengan Rasulullah SAW, ni ayat baru turun, ni ayat baru turun, ayat ni maksud lagu ni, ayat sahabat dapat ayat baru. Oh, esok dapat pula, pagi tadi dapat, tengah hari dapat, malam dapat pula, selama 23 tahun. Setiap kali mereka dapat wahyu baru, mereka baru faham, mereka bertambah ilmu. Maka kita yang sudah jauh dengan Rasulullah 1400 tahun, setiap kali kita baca Quran, kita faham ayat baru, serupa sahabat setiap kali dapat wahyu yang baru diturunkan oleh Allah kepada para sahabat, yang Rasulullah sampai kepada Rasulullah, yang Rasulullah sampai kepada para sahabat. Maka setiap kali kita baca Quran, kita dapat ilmu baru. Setiap kali kita baca Quran, kita dapat petunjuk baru. Dengan syarat kita baca dengan berusaha memahami maksud ayat itu. Walaupun sepatah, walaupun dua patah, maka kita dapat ilmu baru seperti mana sahabat baru terima wahyu, baru turun tak sihat kepada Rasulullah. Jadi orang yang baca kan, dengar kan, selagi dia tadabbur, dia teliti Quran, dia mesti dapat ilmu baru yang berbeza dengan sebelum itu. Maka dia akan baca lagi, dia akan dengar lagi, dia akan teliti lagi. Bila dia akan berhenti, mati baru berhenti. Lagi tak berhenti, dia duduk baca, mesti dapat ilmu baru. Syarat dia baca dengan tadabbur. Dengan tengok tafsir, buka tafsir ni, tengok kitab ni. Maka setiap hari dia baca Quran, dengan meneliti maksud, dia pasti dapat ilmu baru. Sama ada ilmu tajwid, ataupun ilmu tafsir. Yang jadi masalah, tak mau baca, tak mau mengaji, tak mau dengar. Itu mereka tak dapat. Sedangkan Quran itu sumber petunjuk, dan petunjuk itu kita minta 17 kali paling kurang dalam Fatihah setiap hari. Ihdina, ihdina, ihdina. Kamu nak beri petunjuk ke kami, bagi petunjuk ke kami, petunjuk ke kami. Tiba-tiba petunjuk itu minta saja, cari tak. Kita minta rezeki, kita cari. Warzuqni, warzuqni, warzuqni. Rabbi ighfirli warzuqni, warzuqni. Tapi luang kita pergi cari rezeki. Macam lagi lepas mengaji kuliah subuh, kita pergi cari makanan untuk kita menyerok. Tadi baca dah dalam sembahyang subuh, Rabbi ighfirli warhamni warzuqni, warzuqni, warzuqni. Bagi rezeki kat saya, bagi rezeki kat saya. Lepas sembahyang pergi cari rezeki terus. Tang makan kita pandai cari. Tang ihdina kita tak pergi cari petunjuk. Tak kenal. Seperti mana kita minta rezeki, padahal minta rezeki itu hukum dia sunat. Lepas tu kita cari rezeki, kita pergi kerja. Maka mencari petunjuk pun sama, minta petunjuk, lepas tu tak pergi cari petunjuk, tak boleh. Maka mencari petunjuk tu tak boleh berhenti. Bila kita berhenti, mati pun kita berhenti. Seperti mana cari makan, kita tak berhenti. Makan, minum lagi tak mati, duduk makan situ lah. Mati baru tak makan, baru tak minum. Maka petunjuk pun sama, mengaji pun sama. Mati baru boleh berhenti mengaji. Lagi tak mati, tak boleh berhenti. Kerana setiap kali mengaji, kita akan dapat petunjuk. Itulah maksud kenyataan yang berbunyi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu bermula daripada kamu duduk dalam doi ilal lahdi, sehingga kamu dimasukkan ke dalam liang lahat,
sehingga kamu mati. Tak boleh berhenti. Kerana setiap kali kamu mengaji, kamu dapat petunjuk yang kamu harapkan dan kamu pun di dalam ihdinas siratal mustaqim. Sumber pertama petunjuk, dzalikal kitabul la raiba fih. Maka kitab Quran, kitab berkat betul. Kitab Quran, kitab mulia, Al-Quranul Azim, Al-Quranul Karim. Nama dan sifat Quran begitu banyak. Tetapi tugas dia yang nombor 1 dan nombor 2 ialah hidayah wa i'jaz. Kitab petunjuk, kitab mukjizat. Kuatnya iman para sahabat dulu ridwanullah alaihim ajmain apabila mereka melihat mukjizat Rasulullah depan mata mereka. Kuatnya kita bila kita melihat dan membaca mukjizat Rasulullah depan mata kita. Cuma mukjizat Rasulullah yang berlaku zaman Rasulullah dulu, mukjizat Isra' Mi'raj, mukjizat bulan terbelah, mukjizat benar-benar luar biasa nampak depan mata. Kita baca bewak pasyak bercakap Arab mengaku Rasulullah benar. Yang tu ada dalam kisah ditemui oleh para sahabat. Tapi mukjizat tu sudah berakhir. Ada cerita dalam kitab. Pokok berjalan jumpa Rasulullah dan sebagainya. Imam Suyuti karang kitab lebih daripada 3,000 hadis. Imam Baihaqi karang kitab 7 jilid. Cerita tentang perkara-perkara luar biasa mukjizat yang berlaku kepada Nabi SAW yang menyebabkan kuatnya iman para sahabat ketika melihat mukjizat itu depan mata mereka. Ayak keluar celah jari, diminum, diwuduk oleh ribuan para sahabat. Perkara luar biasa. Mukjizat tu ada dalam kitab, sahabat jumpa. Menguatkan iman sahabat ni Rasulullah ni orang yang benar. Kita tak boleh lihat mukjizat itu Rasulullah sudah wafat. Tapi Rasulullah kata, aku walaupun wafat, aku tinggal lagi nama dia Quran hadis. Kalau kita belajar Quran, mana kita mendampingi mukjizat Rasulullah, bahkan sebesar-besar mukjizat, berbeza dengan mukjizat yang telah wujud dan tiada. Kuatnya iman para sahabat melihat mukjizat berlaku, kuatnya iman kita bila kita baca dan meneliti mukjizat yang sedang ada. Jadi mukjizat Nabi terdahulu habis ketika mereka wafat. Mukjizat Nabi Musa dengan tongkat, Rasulullah Nabi Musa wafat, tongkat pun dah tak ada dah. Mukjizat Nabi Isa, mukjizat Nabi Saleh dengan untanya. Nabi-nabi dulu bila wafat habis. Kisah mukjizat yang berlaku hanya dilihat oleh umat dia dan sudah dicatat dalam kitab. Tapi mukjizat Rasulullah 2 jenis. Ada yang berlaku zaman Rasulullah masih hidup, sahabat pakat tengok. Ada yang Rasulullah sudah wafat. Tapi kita masih boleh dapat mukjizat itu, nama dia Quran. Setiap kali kita mengaji tafsir Quran, mengaji ayat Quran, kita sedang meneliti mukjizat. Yang mukjizat itu akan menambah keimanan kita. Sebagaimana menambahnya keimanan para sahabat yang melihat mukjizat depan mata mereka. Yang jadi masalah hari ini, orang tak baca mukjizat itu, tak teliti mukjizat itu. Orang baca handphone dia lebih banyak daripada baca Quran. Kadang tak baca terus. Duk tengok tulisan kuno kata-kata kau ni, kita duk ulahan ni, duk minat ni, habis masa kita 24 jam dengan benda yang kadang-kadang kita rasa ni lebih penting daripada Quran. Tak baca Quran tak apa, tak baca handphone tak boleh duk. Seolahnya maklumat dalam handphone tu lebih daripada Quran. Quran ni turun daripada langit, daripada Allah. Pasti dia yang betul. Hak main dalam handphone boleh betul, boleh salah. Main daripada orang macam kita juga. Kadang betul, kadang salah, kadang benar, kadang bohong, kadang dosa, kadang pahala, kadang zikrullah, kadang lalai daripada zikrullah. Kita nak tapih itu susah. Melainkan ketakutan kita kepada Allah menyebabkan kita boleh tapih. Aku tak berani tulis hak salah, aku tak berani tengok hak salah, kerana Allah Ta'ala bagi amaran hak salah, balasan dia salah. Keimanan dan kekuatan iman kita lah yang boleh menahan kita dan menghalang kita daripada buat salah. Maka doa tu dibaca, lepas baca Quran, jadikan ianya ikutan saya, petunjuk kat saya, cahaya kat saya, sampai habis doa tersebut. Wa dzakkirni minhu ma nusitu wa 'allimni minhu ma jahiltu. Ajak kat saya benda saya masih tak tahu. Wa'allimni ma jahiltu warzuqni tilawatahu, dan kurnia kat saya boleh baca Quran ini ana al-laili. Ni perkataan ana al-laili. Ayat kita baca Ustaz. Ayat 113 surah Ali Imran. Yatluna ayatillahi ana al-lail.
Mereka membaca ayat-ayat Allah ana ay sa'at di waktu-waktu di malam hari. Waktu malam hari bila? Mungkin lepas maghrib, mungkin lepas isya, mungkin pukul 10 malam, mungkin pukul 12, mungkin pukul 1 pagi, mungkin pukul 5 pagi. Mana-mana waktu. Tidak tak lena baca Quran. Tidak tak lena dengar Quran. Saatnya lena. Bagi saya dengan Quran ni di mana-mana waktu di malam hari. Sama ada waktu itu maghrib atau isya atau tengah malam atau pukul 4 pagi atau pukul 3 pagi sampai subuh. Saya sibuk dengan Quran. Kalau saya mengantuk, saya tidur. Tak mengantuk, saya dengar Quran ataupun baca Quran. Saya nak saya mengisi masa-masa saya malam daripada maghrib sampai subuh dengan ayat Quran. Doa tu kita baca, kadang kita tak faham, akhirnya kita setahun tak baca Quran. Kita doa minta jadi orang tiap-tiap malam baca Quran, tiap-tiap malam dengar Quran, tiap-tiap malam dengar Quran. Bila waktu tu? Pukul 8 malam, tak. Itu bila? Tak kira pukul apa. Yang penting daripada maghrib sampai subuh. Kalau tidak tak lena, baca Quran sampai subuh. Itu maksud ana al-lail, yakni sa'atil lail, saat-saat waktu-waktu di malam hari. Cuma siang tak. Wa atrafan nahar. Siang dia berkata penghujung siang, maksudnya awal pagi dengan hujung petang. Pasal apa tengah hari tak baca? Pasal tengah hari saya nak pergi kerja. Siang saya kena bahagia ada masa nak pergi kerja. Mungkin saya tempat kerja, saya sibuk tempat kerja, tak boleh baca Quran, ni bos marah tempat kerja. Nak pergi bendang, bawa Quran, baca tengah bendang, kok payah. Nak pergi kebun getah sambil motong getah, sambil baca Quran, pegang Quran, kok payah. Maka tang siang, ujung lah. Ujung siang, ujung awal siang dengan ujung siang. Atraf. Tengah hari, pagi, yang tu waktu untuk cari rezeki. Kalau saya tak cari rezeki, saya pencen, saya boleh baca Quran lagi. Ketika itu saya baca Quran, kerana saya sudah pencen. Tapi kalau tak pencen, pergi kerja. Oleh kerana siang saya cari rezeki, saya pergi beli ikan, saya beli lauk, saya kena keluar dari rumah, pergi kebun, kalau saya perkebun, pergi laut kalau saya nelayan, pergi pejabat kalau saya kerja pejabat, pergi sekolah kalau saya cikgu. Maka siang, doa kata, atrafan nahar, penghujung siang, iaitu baca pagi selepas mayang subuh sementara nak pergi kerja, baca petang ini sementara nak tunggu maghrib, sama ada lepas asar atau pukul 6 dan sebagainya. Tapi malam sepanjang masa. Ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadikan Quran itu sebagai pembela saya, wahai Tuhan semesta alam. Kita nak Quran bagi syafaat tolong kita, kita kena tolong Quran lah. Kita nak Quran bela kita, kita kena bela Quran. Kita nak Quran selamatkan kita di akhirat, kita kena menyelamatkan ajaran Quran daripada ditolak oleh sesiapa, daripada disalahkan oleh sesiapa. Hari ini orang tak peduli pada ajaran Quran, sebahagiannya bahkan menyalahkan ajaran Quran. Kita yang mempertahankan Quran, supaya Quran esok pertahankan kita di akhirat. Maka doa tu walaupun ringkas, tetapi isi kandungannya memberikan satu maksud yang cukup mendalam, yang mengajak pada kita Quran ni kalau tak uzur, tak mengantuk, tak tidur, tiap-tiap malam kena baca. Dan itulah sifat orang mulia yang dibaca dalam, yang difirmankan oleh Allah ayat 113 surah Ali Imran, yatluna ayatillahi ana al-lail. Mereka membaca ayat-ayat Allah di waktu-waktu di malam hari. Wahum yasjudun, bukan tekat baca, depa sujud, depa semayang di malam hari. Kita boleh semayang 2 rakaat tu pun betul, tokoh-tokoh terlepas. Boleh semayang tahajud 2 rakaat, alhamdulillah. Boleh baca ayat Quran dekat sepatah doa, boleh rokok sujud. Berbanding dengan kalau kita sibuk, letih, tahajud lepas tahajud, Quran lepas Quran, bangkit-bangkit bang subuh terus. Maka ni sifat orang yang mulia yang disenaraikan oleh Allah dalam ayat surah Ali Imran. Nanti kita sambung. Panjang hari ni, 7.30 lah. Kita berhenti tanya dulu, nanti kita sambung sikit lagi. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah.